Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna 'izamal jazaa ma'a 'izamil bala. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط أو كما قال حديث حسن riwayat Imam At-Tirmizi. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, inna 'izamal jazaa ma'a 'izamil bala. Nabi kata besar ataupun tidak pahala yang satu-satu orang itu nak dapat bergantung kepada besar ataupun tidak ujian yang menimpa dia. Nabi kata nak tahu sama ada kita dapat pahala tu besar ataupun kecil, tengok ujian Allah dekat kita. Lagi besar ujian Allah bagi dan kita sabar, lagi besar pahala. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Nabi kata Allah Subhanahu wa taala apabila dia sayang satu-satu kaum ataupun dalam konteks orang perseorangan, Allah Subhanahu wa taala apabila dia sayang satu-satu orang, ibtalahum, Tuhan akan tes, Tuhan akan uji mereka. Faman radiya falahur ridha. Nabi kata siapa yang Allah tes dia, Allah uji dia, Allah kenakan bala kepada dia dan dia redha, falahur ridha, maka redha Allah dapat ke dia. Wa man sakhita, Nabi kata barang siapa yang apabila Allah tes dia, Allah uji dia, Allah bawa mai satu bala kena dekat dia, dia jadi marah-marah, falahus sakhat, maka baginya murka Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini dapat kita faham bahawa tidak ada seorang pun daripada kita yang boleh hidup atas dunia ni sampai hari mati kita tanpa kita kena tes dengan Tuhan. Cuma tes ataupun ujian Tuhan dekat kita ni besar atau kecil. Cuma tes ataupun ujian yang Allah Subhanahu wa taala buat mai dekat kita ni dalam bentuk nikmat ataupun dalam bentuk sakit. Ada orang Allah Subhanahu wa taala tes dia dengan sakit, dia tahan. Allah twist
tes tu daripada sakit kepada nikmat, dia kalah. Dan manusia bila Allah tes dia dengan kesusahan, dengan kesakitan, dengan kepayahan hidup, dia boleh bertahan. Tapi Allah twist, Allah ubah ujian itu dengan ujian nikmat, dia rebah. Masing-masing manusia dengan masing-masing daya tahan. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah bagi dekat kita ketahanan. Mailah ujian dalam bentuk sakit pun kita tahan, Allah buat mailah ujian dalam bentuk nikmat pun kita tahan. Kau mana pusing pun kita dengan Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam surah Al-Ankabut ayat 1 sampai 3 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Sadaqallahul azim. Allah mulakan surah Al-Ankabut ini dengan 3 huruf yang Allah saja tahu apa makna dia. Alif, Lam, Mim. Allah kata ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tuhan kata adakah manusia dia rasa bila dia kata amanna, kami beriman kepada Allah, maka dia sudah selamat, dia akan ditinggalkan tanpa diuji. Tuhan tanya dalam ayat tu, adakah apabila seseorang manusia tu kata amanna ataupun amantu billah, aku beriman dengan Allah, bila kita declare, kata kita jadi orang Islam, kita beriman kepada Allah, adakah kita sudah selamat? Selamat dalam maksud kata Allah tak kacau kita dah, Allah tak test kita dah, Allah tak uji kita dah. Pasal apa? Pasal kita declare kita Islam. Adakah macam tu? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Tuhan kata sedangkan kami sudah uji ramai orang sebelum daripada mereka. Daripada zaman Adam alaihi salam, anak dia Habil dengan Qabil kena tes. Mai zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam, Nabi Nuh sendiri Allah tes, isteri dengan anak tak mau ikut dia. Mai zaman Nabi semua sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siri ujian Allah ini non-stop, tak berhenti. Cuma dalam siri ujian Allah ini ada yang lepas, ada yang luluh, ada yang sangkut, ada yang gagal. Lagi kita mengaku kata kita beriman kepada Allah, lagi kita tunjuk kata kita nak stick, kita nak berpegang kepada Islam, lagi kuat ujian nanti mai. Pasal apa? Pasal Allah dah kata dia nak bagi pahala berdasarkan kepada besar kecil ujian yang mai. Lagi besar mai, lagi kita tahan, lagi besar pahala yang Allah janjikan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Tuhan kata lagi dalam ayat tu, fala ya'lamannallahu allazina sadaqu. Bila kami buat mai test, bila kami buat mai ujian, bila kami buat mai satu benda untuk nak tengok hampa boleh tahan ke tak boleh tahan, pada ketika itu kami kenai allazina sadaqu, orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Tuan, kita cakap kuat hari ini pasal kita tak pernah kena uji. Kita sembang derai hari ini pasal kita tak pernah kena test.
Berapa ramai manusia dalam dunia ni cakap derah, cakap kuat, nampaknya macam dia kebal, macam dia tahan, dan Allah test dia. Allah test dengan siri-siri kesakitan, ternyata dia tahan. Allah kalih bagi kesenangan, gugur dia di dalam perjuangan itu. Rupanya ini sunnatullah. Ini sudah jadi peraturan Allah. Dan Allah sebut benda ni dalam Quran. Kami sudah uji mereka yang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu. Bila kami tes, kami kenal siapa yang betul-betul beriman. Wala ya'lamanna al-kazibin. Dan kami kenal kaki drama, kaki sandiwara. Kami kenal kaki penipu. Dia portray diri dia, dia tunjuk diri dia kepada orang ramai, konon-kononnya dia pejuang. Dia tunjuk kepada orang ramai, konon-kononnya dia tahan. Dia tunjuk kepada orang ramai, konon-kononnya dia principal man. Dia satu orang yang berpegang pada prinsip. Bila Allah buat mai ujian susah, dia tahan. Allah buat mai ujian senang, dia rebah. Allah kata rupa-rupanya selama ni kamu duk tunjuk kamu tahan, kamu duk tunjuk kamu kebal, rupa-rupanya itu sandiwara kamu di depan orang lain. Bila aku buat mai ujian dalam bentuk nikmat, kamu kalah. Maka pada ketika itu aku kenal orang-orang yang sadaku, orang-orang yang benar, yang betul, dia sign mati dengan Tuhan. Dan aku kenal satu pihak lagi, kaki sandiwara. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nak jadi satu orang yang jujur sangat susah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kenal orang-orang yang jujur dan benar. Dalam sebuah ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. سورة النحل ayat 112. Allah sebut dalam ayat tu bahawa Allah buat satu perumpamaan. Wa daraballahu mathalan. Allah bawa mai satu perumpamaan. Qaryah, tentang satu qaryah, satu kampung, satu negeri, satu negara. Aminatan mutmainnah. Aku bagi dekat negeri itu, dekat negara itu, aminatan, aman, damai, tenang, tenteram. Ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Tidak cukup aku bagi dekat negeri itu keamanan, ketenangan, ketenteraman, keharmonian. Aku bagi pula kepada negeri itu rezeki yang melimpah ruah, mai min kulli makan, daripada segenap tempat rezeki dok mai. Allah buat contoh. Dia kata sebuah negeri yang pada mulanya aku jadikan negeri itu aman. Tidak cukup dengan aman, aku bagi dekat negeri itu rezeki yang melimpah ruah. Fakafarat bi an'umillah. Tapi malangnya penduduk negeri itu memilih untuk engkar Allah. Tuhan bagi negeri aman, Tuhan bagi negeri tenang, tenteram, Tuhan bagi rezeki melimpah ruah. Mereka lupa dengan nikmat yang Allah bagi. Mereka lawan Allah. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. Tuhan kata sudah sampai masa, maka kami buat mai kepada penduduk negeri itu kelaparan dan ketakutan. Allah tunjuk banyak dalam dunia ni tuan-tuan. Negeri yang pada mulanya aman, damai, tenang, tenteram, rezeki melimpah ruah, kufur kepada Allah. Kerana kufur mereka kepada Allah, Allah buat mai azab. Sehingga akhirnya negeri yang tadinya aman, yang tadinya rezeki melimpah ruah, tiba-tiba tukar negeri itu menjadi kebuluran, jadi kelaparan, jadi ketakutan.
bima kanu yasnaun. Semua tu tak ada sebab, melainkan sebab dia kerana perbuatan mereka sendiri. Bila manusia pilih untuk derhaka Allah, maka Allah ambil tindakan. Itu saja cerita dia. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Ujian Allah ni dia main lepas satu siri kepada satu siri, lepas satu episod kepada satu episod. Dia akan main satu tahap yang maksimum esok ni. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'ah hatta yamurra ar-rajul biqabri ar-rajul fayaqul ya laitani makana, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi kata akan sampai satu masa esok, menjelang kiamat esok, satu orang berjalan, bila dia lintah kubur, dia duduk berjalan, bila dia lintah kawasan perkuburan, dia lintah kubur, terbit di mulut dia. Dia kata ya laitani makana. Dia kata ya Allah, ya Tuhanku, alangkah baik kalau sekiranya aku duduk di tempat ni. Dalam syarah hadis dia beritahu, dia kata manusia ni tak boleh tahan stres dengan ujian yang Allah bagi dekat dia. Dia tak boleh tahan stres dia, tension dia dengan ujian yang Allah bagi dekat dia. Dalam rumah dia sendiri dia diuji dengan bini dia. Dalam rumah dia sendiri dia diuji dengan kerenah anak-anak dia. Tapi rumah dia diuji dengan perangai jiran-jiran dia. Keluar di tempat kerja dia diuji dengan office mate dia. Di tempat kerja dia diuji dengan majikan dia. Dalam kampung dia, dalam negeri dia, macam-macam ujian dok melenyek kepala dia. Dia stres. Terlampau punya stres sampai bila dia lalu kawasan kubur, tabiat di mulut dia ya laitani makanah. Dia kata ya Allah, ya Tuhanku, alangkah baiknya kalau aku ni dah tak hidup, aku dah mati, aku duduk tempat mereka yang dalam kubur ni. Senang aku tak payah lalui segala ujian yang aku tak boleh tanggung ni. Tuan-tuan, siapa kena, siapa tahu. Kita tak pernah kena uji, kita tak boleh nak gambar tu suasana tu. Tapi orang yang duk kena ujian demi ujian ini, dia tak boleh tahan, dia stres. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sampai satu tahap dia kata ya Allah, kalau aku ni mati lagi senang daripada aku hidup ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dahsyat ujian-ujian yang mai kepada orang-orang yang tertentu ni. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Jangan kata kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia di atas muka bumi, paling dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, pun melalui siri-siri ujian. Bahkan ujian yang Nabi lalu lagi dahsyat, ujian peperangan. Nabi terlibat di dalam perang. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata jaa Jibril alaihi salam zata yaum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun hazin qad khuddibat bid-dima'i qad darabahu ba'du ahli Makkah. فقال جبريل ما لك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فعل بي هؤلاء وفعلوا. قال جبريل أتحب أن أريك آية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أرني. فنظر إلى شجرة
min wara'il wadi. Qala Jibril ud'u tilka syajarah. Fada'aha faja'at tamshi hatta qamat baina yadayhi. Qala Jibril qul laha faltarji'. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها فرجعت حتى عادت إلى مكانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي أو كما قال hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Kata Anas bin Malik, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk kesedihan. Dalam bahasa hadis dia kata jalisun hazin. Hazin, ha zainun. Kan Nabi 1 tahun dalam kehidupan Nabi dipanggil amul huzni, tahun kesedihan. Sebab pada tahun tu Nabi kehilangan orang-orang yang dia sayang berturut-turut. Khadijah yang Nabi sayang pun meninggal, pak penakan dia Abu Talib yang dia sayang pun meninggal. Maka tahun tu dipanggil amul huzni, huzn. Hadis ini dia kata apa? Dia kata Nabi SAW jalisun hazin. Nabi duduk dalam keadaan sedih. Jibril mai. Ketika Jibril alaihissalam mai itu, dia kata qad khuddiba bid-dima'i qad darabahu ba'du ahli Makkah. Nabi dalam keadaan berlumur darah. Berlumur darah di muka ni kerana dipukul oleh penduduk Makkah. Tuan Nabi ni. Ni yang kita duk selawat tak kira ni. Hari Jumaat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Duk selawat daripada malam Jumaat, pagi Jumaat sampai nak mai sembahyang Jumaat ni kita punya duk selawat ni. Mai sembahyang Jumaat imam khatib pula pesan lagi, baca ayat Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Duk suruh selawat ni. Nabi yang kita duk ulang selawat, yang Nabi sendiri kata siapa selawat ke aku sekali, Allah akan selawat, Allah akan doakan selamat kepada orang yang selawat Nabi itu 10 kali. Nabi SAW ni pernah kena tabuh dengan orang kampung dia sendiri. Kena tabuh sampai berlumur darah di muka. Duduk kesedihan. Jibril mai. Kata Jibril alaihissalam, dia kata malak. Dia kata ya Muhammad, pasal apa ni? Dengan muka berlumur darah, dengan duduk sedih ni. Jibril kata malak, apa hal dengan kau ya Muhammad? Jawab Nabi, fa'ala bihaula wa fa'alu. Nabi kata ni, depa ni, umat aku ni, depa buat ke aku ni macam ni. Aku ajak depa kepada Islam, aku ajak depa kepada Allah. Aku tak buat apa yang jahat dekat depa. Aku tidak pernah aibkan depa. Aku tidak porak-perandakan rumah depa. Aku tak pelari anak dara depa. Aku tak ambil duit ringgit depa. Aku tak buat apa pun kat depa. Aku nak ajak depa sembah Allah. Yang tu aja. Depa demah Nabi, darah berlumur. Qal, Jibril kata kepada Nabi SAW, atuhibbu an uriyaka ayah? Jibril kata, Muhammad, pasal Allah suruh dia mai jumpa Nabi dengan tujuan untuk nak hiburkan hati Nabi. Jibril kata apa? Atuhibbu an uriyaka ayah? Dia kata, Muhammad, mau tak aku nak tunjuk dekat hang satu tanda kekuasaan Allah. Aku nak tunjuk dekat hang kata Allah ni ada. Hang jangan ingat hang duk buat kerja yang Allah suruh, lepas tu hang kena macam ni, Allah tak ada nak tolong hang. Jangan ingat macam tu. Mau tak aku nak tunjuk dekat hang satu ayah, satu tanda kata Allah ada? Mau tak mau? Jibril tanya. Qal, kata Nabi, na'am arini, fa nazara ila syajarah min wara'il wadi. Jibril kata, ya, tunjuk mai dekat aku. Maka tengok
balik sana wadi, balik sana satu kawasan lapang tu ada pokok. Qal, kata Jibril, ud'u tilka syajarah. Jibril kata dekat Nabi Muhammad, kamu panggil pokok tu mai. Pokok tu pokok tumbuh berakar umbi di bawah tu. Jibril kata dekat Nabi, tengok pokok tu, panggil dia mai. Jibril kata macam tu. Fada'aha, Nabi pun panggil pokok, ta'an, panggil mai. Faja'at tamshi hatta qamat baina yadayh. Nabi panggil saja, pokok tu tercabut daripada perdu dia, berjalan mai di depan Nabi sampai berdiri terpacak di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depan mata Nabi ditunjukkan kekuasaan Allah. Makna dia kata apa? Itu kuasa Allah. Makna dia apa? Allah itu ada. Jangan ingat kata Allah tak ada. Jangan ingat kata Allah biang kita duk kena. Jangan duk ingat kata orang Islam hari ini duk kena macam-macam, Tuhan tak ambil peduli. Jangan ingat yang tu semua. Nabi kena godam, kena pukul dengan umat dia sampai berdarah-darah. Nabi sedih. Allah suruh Jibril mai, suruh abang dekat Nabi Muhammad, mau tak aku tunjuk dekat satu tanda kekuasaan Allah? Dia kata mau. Tengok pokok tu, panggil dia mai. Nabi panggil, cepui, bangkit mai. Mai duduk betul-betul. Hatta qamat baina yadayh, sampai pokok tu duduk terpacak depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Jibril kata dekat Nabi, qul laha faltarji'. Okey Muhammad, kata kat pokok tu suruh balik tempat dia balik. Faqala laha, Nabi kata dekat dia, faraja'at hatta 'adat ila makaniha. Pokok tu pi cepui duk balik tempat dia tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasbi. Nabi bila tengok benda tu jadi, tak ada benda Nabi boleh kata, melainkan sepatah Nabi sebut hasbi, cukup. Aku percaya Allah ada. Muslimin dan muslimah ini rahmati Allah sekalian. Demikian sisiri ujian yang mai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kena dan akan mai kepada kita sampailah kepada umat akhir zaman esok ni. Siapa ingat kata Allah ada, sabang dia tak dapat atas dunia, akhirat satu benda besar Allah duk tunggu nak bagi kat dia. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Akhirnya dalam sebuah hadis riwayat daripada Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, kata dia, aimullah, laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna as-sa'id laman junnibal fitan. Inna as-sa'id laman junnibal fitan. Inna as-sa'id laman junnibal fitan. 3 kali. Walaman ubtuliya fasabara fawaha. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Abu Daud. Daripada Al-Miqdad bin Al-Aswad, dia kata demi Allah. Al-Miqdad kata demi Allah, laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, inna sa'id laman junnibal fitan. Orang yang berbahagia ialah orang yang terhindar daripada fitnah. Bahagia. Hidup sampai 70 tahun, tak pernah Allah test dia, tak pernah Allah test dia dengan ujian yang boleh bergoyang, tak pernah. Dia kira okey aja, sikit-sikit dia kena, sikit-sikit begitu aja. Allah tidak pilih dia untuk dikenakan ujian yang berat dalam hidup dia. Dia bahagia. Nabi ulang 3 kali. Nabi kita orang yang bahagia adalah orang yang semasa hidup dia terhindar daripada fitnah. Orang yang bahagia adalah orang yang dalam hidup dia terhindar daripada fitnah.
Yang keempat, Nabi kata orang yang bahagia itu laman ubtuliya fasabara fawaha. Nabi kata dan orang yang bahagia itu adalah orang yang apabila diuji, terbit di mulut dia. Dia kata apa? Dia kata alangkah baiknya ujian ini. Dalam bahasa kita hari ini kita kata apa? Ada hikmah apa yang Tuhan bagi kat saya ni. Siapa bila kena uji, itu yang keluar di mulut dia. Dia tak meracau-racau, dia tak cakap pelik-pelik, dia tak marah-marah, dia tak maki-maki hamun Tuhan. Sebaliknya dia kata apa? Alhamdulillah, Allah test macam ni, ada hikmah dia. Ini orang bahagia. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 21. Baharul Mazi jilid 21. Muka surat 106. Muka surat 106. Dia masuk di sana, dia kata dan kata khazin di dalam tafsirnya. Dan kata khazin di dalam tafsirnya. Khazin ini ulama mufassir. Dia ulama yang tulis kitab tafsir Al-Quran. Dan saya dah cerita dah tentang tafsir khazin ni 2 kali dah di masjid ni. Kata khazin telah diriwayatkan satu hadis daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Nabi kata iza aradallahu bi 'abdihi al-khair ajjala lahu al-'uqubatu fid dunya. Kata Anas bin Malik, Nabi bersabda, apabila Allah hendak satu-satu orang hamba dia itu dapat kebajikan, bila Allah nak satu orang ni dapat kebaikan, nescaya disegerakan baginya azab dan dera atas dunia. Siapa yang Allah sayang ke dia, dosa sikit sebanyak yang dia buat tu Tuhan tebus masa atas dunia. Dengan Tuhan bawa maikan dera ataupun bawa mai sakit ke badan dia. Demam misalnya. Sakit macam-macam. Ada hari ni sakit, hari ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Tuan-tuan pergi hospital Seberang Jaya tu, kaki kosong pun tak ada. 1001 macam sakit dia ada situ. Elok-elok, elok-elok. Tak betul. Sakit. Pergi cek doktor klinik biasa, kata tak ada apa, tapi sakit. Pergi jumpa doktor pakar, diagnose. Tengok-tengok satu pelik punya sakit sudah kena kat dia. Sakit berkaitan dengan darah. Doktor dua abang kata ni sel darah merah makan darah putih, sekali darah putih makan apa punya penyakit ni? Tak pernah dengar punya nama penyakit. Dua ada hari ni. Sakit boleh kena siapa saja dan macam-macam penyakit boleh kena siapa-siapa saja. Tapi siapa yang Allah pilih untuk ditimpakan sakit dan dia sabar, meringankan dia di hari akhirat esok, dia nak abang yang tu. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia kena sakit di atas dunia ni dan dia sabar, syarat dia sabar. Bila dia kena sakit dan dia sabar, Allah ringankan dia. Bila dia balik menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat esok, atas kesabaran dia dengan musibah yang Allah timpakan kepada dia, dosa-dosa dia tu dah dikifaratkan masa di atas dunia. Di sana hisab dia mudah. Maka hadis yang kita baca ni, Nabi kata iza aradallahu bi 'abdihil khair, apabila Allah nak satu orang hamba dia dapat khair, dapat kebaikan, ajjalalahul 'uqubatu fid dunya, Allah segerakan balasan kepada dia masa atas dunia. Allah buat mai sakit tu, sabar dia atas sakit itu.
meringankan dosa dia ketika balik menghadap Allah. Sabda Nabi, wa idza aradallahu bi'abdihi syarr. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala nak satu-satu hamba dia ni benda tak elok, amsaka alaihi bi zanbih hatta yuwafihi bihi yaumal qiyamah. Tuhan hold dulu. Atas dunia sehat sampai mati. Tidak pernah dia ditimpa dengan ujian sakit dan sebagainya untuk kifaratkan dosa-dosa dia. Tuhan hold benda tu. Dia sehat, dia buat dosa. Dia sehat, dia buat dosa. Dia sehat, dia mati, dia bawa balik dosa bertantan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda Allah Subhanahu wa taala kebaikan kepada dia. Faham daripada hadis ni apa dia, tuan-tuan? Sakit kita tak minta, tapi kalau kena sakit sabar, itu ada banyak kebaikannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia kata, dan tidak dideranya di atas dunia apabila dia dengan sakit dan sebagainya, maka tidak hilang dosanya sehingga disempurnakan akan dia dengan balasan dosa itu di hari kiamat. Maka itu malang bagi dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masalah, dia kata sahabat-sahabat Nabi SAW berduka cita. Yang ni dia repeat kuliah kita 3 bulan lepas. Dia nak cerita, kata bila turun ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah, 3 bulan lepas. Dia cerita bila turun ayat, kata apa yang kita teringat dalam hati semua dihisap oleh Allah. Sahabat-sahabat jadi susah hati, jadi duka cita. Mereka pergi jumpa Nabi, mereka kata, ya Rasulullah, betul ke hak kita teringat pun kira dosa pahala? Kalau macam tu habislah kami. Mereka kata, sebab benda tu kami tak boleh kontrol. Kita boleh kontrol daripada mengumpat orang, kita boleh kontrol daripada membawang orang. Membawang mereka panggil lah ni. Kita boleh kontrol daripada memfitnah orang. Walaupun ramai orang tak boleh kontrol lidah dia daripada fitnah orang, tetapi sebenarnya kontrol lidah tu kita boleh buat kalau kita nak buat. Tapi lintasan hati kita tak boleh buat. Tak boleh kontrol. Tengok satu orang, zup dia lintas mai. Dia lintas tu pula benda tak elok. Tengok satu orang, zup dia lintas. Denny ya dia sebut. Denny. Dia tak sebut dia ni, dia sebut Denny. Itu tak elok. Sahabat Nabi ni bila dia main macam ni punya lintas, dia pas susah hati. Pasal apa? Quran sudah kata, lintas hati dihisap. Dia takut benda ni, tuan-tuan. Dia nak bagi tahu dekat kita ni sifat para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Sahabat Nabi ni jangan kata nak buat dosa, teringat pun daripada rasa berdosa dah. Beza dengan kita. Kita tuan-tuan balik sekali buka Facebook jumpa. Buka Facebook jumpa. Betapa ramainya manusia hari ini langsung tak takut dosa. Facebook ni dia mendedahkan kepada kita betapa ramainya manusia akhir zaman ni tak takut dosa. Dia jadi keyboard warrior. Dia tulis apa yang dia rasa dia nak tulis. Dia tulis apa saja yang dia dengar orang habaq kat dia. Dia tak tahu benda tu betul ke, benda tu salah ke, akibat tulis dia, akibat daripada benda yang dia sebar ni, ada tak ada manusia yang akan menderita merana. Dia tak fikir yang tu semua. Apa dia teringat, dia tulis. Yang pepatah Melayu kata apa? Beraja di mata, bersultan di hati. Dia kira dunia ni ana yang punya. Apa juga dia nak buat, apa juga dia nak kata, semua dia tak peduli dosa pahala. Sedangkan malam ni kita tengok macam mana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, turun ayat kata kalau ada terlintas dalam hati benda tak elok sudah ditulis dosa, depa susah hati. Jangan tengok para sahabat Nabi buat dosa, depa tak buat dosa, terlintas pun depa sudah takut. Itu satu dosa. So
kita baca hadis dia saja. Saya tak mau baca syarah dia yang panjang-panjang ni. Tuan-tuan tengok muka surat 107, hadis dia an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala lamma nazalat hadhihi al-ayah wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Qal dakhala qulubahum minhu syai'un lam yadkhul min syai'. Faqalu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qulu sami'na wa ata'na. Dekat tu kita baca dulu. Daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia apabila turun ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Maksudnya apabila dia main dalam hati kamu, lintasan dalam hati, sama ada kamu keluar pada mulut bercakap ataupun tak keluar, duk ingat aja dalam hati, yuhasibkum bihi Allah, Tuhan hisab dosa pahala. Bila turun ayat ni apa jadi? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala qulubahum minhu syai'un lam yadkhul min syai'. Sahabat-sahabat ni sudah rasa satu macam perasaan dalam hati mereka. Sudah rasa takut. Mereka kata habislah kita. Macam mana kita nak jaga hati kita daripada ingat benda tak elok? Mereka pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta Nabi clarify benda ni. Dia berkata, ya Rasulullah, betulkah teringat saja sudah dikira dosa? Ditanya Nabi. Jawab Nabi dekat mereka apa? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam qulu sami'na wa ata'na. Nabi kata, no, ni yang hampa mai tanya aku ni apa? Dia kata ayat Quran lah. Nabi kata kalau dah itu ayat Quran, kata sami'na wa ata'na, titik. Tengok macam mana Nabi ajak sahabat-sahabat dia. Nabi kata ni yang hampa mai jumpa aku ni, hampa tak puas hati apa? Dia kata inilah ayat apa ni, ayat Al-Baqarah ni. Nabi kata kalau itu ayat Quran, yang kita boleh kata satu aja, sami'na wa ata'na, that's it. Kalau itu ayat Quran, kita kena kata kami dengar, kami taat, habis. Tak mau nak ding dong dok kata ni ayat ni awak turun macam ni, takkah ayat ni menyusahkan kita? Ini macam mana ni kalau betul macam ayat ni kata kita nak hidup macam mana? Jangan. Kerana itu ayat Quran. Kerana itu ayat Quran. Oleh kerana ayat itu ayat Quran, kita tak boleh kata apa, melainkan kita kena kata sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, titik. Itu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat dia. Inilah yang kita gezet 3 bulan lepas. Yang ni yang kita gezet. Bila mai dekat kita ayat dalam surah An-Nur, Tuhan kata apa? Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Bila Tuhan kata dalam ayat tu, ini satu surah, kami turunkan surah ini, kami fardukan surah ini, dan kami turunkan di dalam surah ini ayat-ayat yang clear, yang jelas, yang hampa baca sekali dah boleh faham, la'allakum tadhakkarun, supaya hampa ambil ingat. Dia mai pula ayat lepas tu, dia kata az-zani az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina, baik perempuan baik laki-laki yang belum kahwin, kalau mereka berzina, sebat 100 rotan. Ini ayat Allah yang buat turun. Apa yang kita kena kata tuan-tuan? Sami'na wa ata'na. Itu yang kita kena kata. Tuan-tuan pergi sembahyang mayat kan? Bila habis sembahyang mayat, dia berkata apa? Apa kita kata dekat mayat ini? Kita jawab apa? Khair. Kita kata baik.
Dengan orang mati pun kita disuruh beradab. Apabila ada satu orang mati, kita tak boleh cakap benda tak baik dekat dia. Hak tak baik itu dia pergi settle dengan Tuhan. Kita tidak diberi hak untuk condemn, untuk kata tak elok ke orang yang sudah mati. Dia sudah mati, dia dengan Tuhan. Apa kita nak kata dekat kawan yang mati yang kita baru sembahyang mayat dia ni? Baik, kita kata khair, baik. Tapi kita atas masjid lepas sembahyang, dia kata apa kita nak kata kat dia ni? Kita kata baik, sambil duk pakai kasut, dia ni mampu bagus kata. Yang tadi hang kata baik, hang turun duk pakai kasut, hampir hantam dia macam tu. Apa ni? Maknanya hak tadi dia tak faham. Pasal apa yang dia respon kata baik itu dia tak faham. Nabi tak suruh pun lepas pada sembahyang pi kata begitu, Nabi tak suruh. Cuma Nabi suruh dalam lafaz umum hadis, apabila ada satu orang kawan kamu mati, kamu katalah yang baik-baik kepada dia. Kita kena ambil ingat benda tu. Kalau untuk orang mati pun kita disuruh kata khair, kata baik dekat dia. Apa kita nak kata kepada ayat Allah bila Allah kata penzina perempuan, penzina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, sebab 100 kali seorang. Apa kita nak kata? Bolehkah kita kata ini tak sesuai dengan zaman lah ni? Bolehkah kita nak kata lagu tu? Tak boleh. Pasal apa? Pasal tadi baru kita baca hadis. Sahabat Nabi bila turun ayat bagi tahu kata lintasan hati pun Tuhan nak hisap, depa pergi tanya Nabi. Depa kata, "Ya Rasulullah, macam mana ni? Betulkah kita terlintas pun dah ditulis dosa pahala?" Nabi tanya apa kat depa? Nabi kata, "Ni yang hampa mai tanya ni apa dia?" Depa kata, "Quran lah." Nabi kata, kalau Quran kata apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Benda yang sama apply kepada semua ayat Quran. So bermakna lepas ni kita tak mau dengar lagi suara jokers, suara pak-pak lawak dalam dunia ni. Sama ada dia ni menteri ke, sama ada dia ni jadi wakil rakyat ke, sama ada dia jadi ulama ke, sama ada dia jadi ustaz-ustaz ke. Apabila mai ayat Quran cerita pasal hukum hakam Allah, nak pergi duk buat cerita lawak, kita tak mau dengar dah lepas ni. Sebaliknya kita kena kata apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Tuan-tuan, dua benda, jangan confuse. Satu, syariah. Yang kedua, syariah law. Ada dua. Satu, syariah. Syariah ni apa dia tuan-tuan? Syariah ni ialah Allah punya guidance. Itu syariah. Tuan-tuan masuk pergi kerja, tuan-tuan engineer, tuan-tuan technician, tuan-tuan masuk pergi kerja satu kelang, tuan-tuan masuk aja, in charge dah mai, dia dah bagi satu buku. Buku apa dia bagi itu? Itu buku manual. Kita pegang yang tu, kita buka tengok, kita tahu apa kita punya kerja, bidang kerja kita apa. Dan kita kena buat kerja di situ berdasarkan buku tu. Jangan pergi buat pandai kita. Kita lulus apa mechanical engineering, orang pergi letak kita dekat kerja-kerja electrical. Dia bagi buku apa? Buku electrical. Kita tak boleh kata saya mechanical, saya nak buat kerja mechanical. Tak boleh. Hang lah ni duduk pada position electrical. Ni buku guidance, buku manual untuk electrical. Hang kena ikut electrical. Walaupun kelulusan hang mechanical, simpan. Hang kena ikut yang ni. Itu dia panggil manual. Quran adalah manual yang Allah hantar mai dekat kita. Kita kena pegang Quran itu, dan itulah God's guidance. Itulah guidance daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu syariah. Itu syariah. Dalam syariat itu dia ajak kita supaya kita hidup dengan menegakkan justice. Kita menegakkan keadilan dalam masyarakat kita. Walaupun kita tak berkenan dia, walaupun kita berlainan fahaman politik dengan dia, kita kena berlaku adil dekat dia. Itu Islam ajak. Dia ajak dekat kita macam mana nak hidup dengan harmony. Ini syariah, yang kata syariah ni. Dia ajak kita macam mana kita nak hidup dengan harmony. Hidup Islam sama Islam, Islam dengan bukan Islam. Kita kena hidup secara harmony. Pasal orang-orang bukan Islam tu, siapa yang cipta dia? Allah cipta dia. Dia bukan makhluk asing yang mai tak tahu, Allah tak ada sangkut paut dengan dia. No, dia juga Allah cipta dia.
Allah bagi tahu dalam Quran, aku jadikan syu'uban wa qabaila, aku jadikan manusia ni berbangsa-bangsa, berpuak-puak, lita'arafu. Tuhan kata supaya hampa kenal mengenai di antara satu sama lain, bukan bermusuh-musuhan. Kenal mengenai. Dia ada guidance daripada Allah. Dia ada garis panduan dia. Takat mana kita boleh bermuamalat, takat mana tak boleh. Dia ada draw line. Kita jangan beyond line itu. Dan jangan kita pergi buat pandai tanpa mengikut guidance daripada Allah. Kerana petunjuk daripada Allah itu syariah. Kena faham benda ni, bagi clear. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Dan guidance ni, petunjuk Allah ni, dia bukan bawa main kat Nabi Muhammad saja. Semua Nabi Allah bawa main petunjuk dia. Nabi Allah Musa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala bawa main dekat dia dalam apa orang duk panggil Old Testament. Tuan boleh dengar? Old Testament. Apa yang ada dalam Old Testament yang turun kepada Nabi Musa alaihi salam ni sama macam yang ada dalam Quran. Allah bagi tahu dalam Old Testament tu, suruh Musa pergi habaq dekat Bani Israel, suruh sembah Allah Tuhan yang satu. Worship only one God. Dia kata dalam Old Testament, sembah Tuhan yang satu. Not to make any images. Tidak boleh buat Tuhan ni dalam bentuk image. Tak boleh. Benda tu sudah ada di dalam petunjuk Allah, di dalam Old Testament yang mereka panggil itu. Dalam Old Testament itu syariat. Syariat yang Allah buat turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Disuruh respect ibu bapa, disuruh jangan berbohong, disuruh supaya berbuat baik kepada jiran tetangga. Sama macam yang Nabi Muhammad habaq kat kita dalam Quran. Pasal apa? Pasal yang turun di dalam Taurat, yang turun di dalam Zabur, yang turun di dalam suhuf kepada nabi-nabi itu adalah Tuhan yang buat turun Quran dekat kita. Sama source dia, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syariah. Tapi malangnya dunia akhir zaman ini, kita dikontrol oleh musuh. Maka musuh gambarkan Islam ini sebagai satu agama yang menindas. Musuh gambarkan. Sebab media kontrol oleh musuh. Tuan-tuan sebut saja Reuters, sebut saja berita dunia ni, semua mereka kontrol. So mereka guna media ni untuk bagi gambaran kepada dunia seluruhnya, kata Islam ini agama yang tidak civilized, agama yang tidak bertamadun. Digambarkan Islam ni satu agama yang oppress, yang menindas dan menekan orang perempuan. Tuan-tuan tahu apa jadi di Saudi hari ini? Saudi sudah buka pintu masuk main artis macam-macam. Saudi, negeri yang ada simpan Kaabah, ada simpan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ni, sudah buka pintu masuk main benda-benda ni. Konsert dah buat dah. Hantar main gambar video kat saya. Buat konsert di Riyadh. Budak-budak perempuan Saudi ni, mereka selama ni duduk hidup dengan pakai pakaian hitam, tak boleh tu. Tiba-tiba buka liberal macam ni. Apa jadi? Lompat naik atas pentas, pergi peluk penyanyi ni, lagu tak mau lepas. Polis naik pegang pun tak mau. Dia nak peluk artis. Sudah jadi macam tu. Pasal apa? Pasal digambarkan selama ni Islam ni agama yang oppress, yang menindas, yang menekan. Now baru kita nak hidup terbuka. Nampak tuan-tuan? Betapa tertipunya orang Islam dalam dunia hari ini. Media main peranan. Gambarkan Islam ni satu agama yang duk bercakap soal punishment, cakap soal hukuman, nak hukum. Cakap sikit nak kerat tangan, cakap sikit nak hukum qisas, hukum pancung, cakap sikit nak rejam dengan batu, cakap tentang punishment, tentang stoning, cerita orang yang dah kahwin kalau berzina nak kena rejam dengan batu. Digambarkan Islam ini agama cutting of the hands, cutting hands. Ini permainan media jahat, media yang sengaja nak merosakkan pandangan orang terhadap Islam. Orang Islam tertipu, orang Islam sendiri tertipu. Maka orang Islam ni cuba nak tunjuk kata dia tak belong kepada geng yang macam tu. Dia cuba nak tunjuk kata dia ni liberal. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian.
Sedangkan dalam Quran 6,000 ayat lebih, 0.5% saja ayat yang menceritakan tentang hukum-hukum tadi. 0.5%. Tak sampai 1% pun ayat dalam Quran yang cerita tentang hukum-hukum itu. Baik, persoalannya, adakah tidak sampai 1% maka hukum tu kita boleh buang? Tak boleh. Pasal apa? Pasal hukuman ini adalah satu sistem check and balance dalam masyarakat. Tanpa hukuman, macam mana kita nak check and balance masyarakat kita? Tuan saya bercakap tentang soal sebat 100 kali. Tuan saya bercakap tentang soal stoning, ambil batu, rejam orang berzina yang dah kahwin. Tuan saya bercakap tentang soal curi potong tangan. Tuan saya cakap, tuan-tuan, kita bercakap kata sebuah negara tidak ada undang-undang. Bolehkah kita hidup dalam negara yang macam tu? Tak boleh. Undang-undang ni kena ada. Itu sebab dalam mana-mana negara yang bertamadun mesti kena ada. Kita kena ada pasukan polis. Kita mesti kena ada tentera darat, laut, udara. Kita mesti kena ada macam-macam undang-undang. Dan kita mesti kena ada pelaksanaan undang-undang apabila orang melanggar undang-undang yang dibuat. Kalau tidak, hara habis. Tuan-tuan, saya cakap banyak-banyaklah sikit lah. KL tuan-tuan. Di KL, katalah polis trafik semua mogok, tak mau kerja. Tentu agak apa jadi KL? Ni, polis trafik aja. Tak mau kerja, mogok. Tentu agak apa jadi KL ni? Time nak pergi kerja dengan time balik kerja, apa nak jadi? Time tu roundabout berkeliling. Orang lama macam saya ni duk panggil berkeliling ni sampai lah ni. Walaupun orang dah panggil bulatan apa? Bulatan Pahang apa dia panggil lah ni. Tak, kita ni jenis tahun 80-an ni kita panggil roundabout berkeliling. Kan? Roundabout berkeliling tu, bulatan Pahang tu, kalau sekiranya tak ada polis trafik jaga masa balik kerja, apa jadi? Sampai rumah ke sebelah malam. Perlunya ada peraturan dan undang-undang. Tak ada, barulah kita sumpah serana bangkit pergi berdiri atas bumbung kereta, cekap pinggang ni apa ni depan tak jalan. Jadi macam satu orang gila duk atas bumbung kereta. Cek baliknya pasal apa? Rupanya polis trafik tak buat kerja. Pentingnya ada polis ni. Pasal apa? Pasal ini sistem check and balance. Sudah ada polis, sudah ada tentera, sudah ada macam-macam kementerian, kena ada SPRM. Pasal apa kena ada SPRM? Pasal apa? Pasal check and balance. Kalau tak ada SPRM pun masalah juga. Kebocoran, ketirisan, penyelewengan di sana sini. Maka ada SPRM ni nak jaga benda-benda ni, nak check dan nak balance balik supaya undang-undang ini dikuasakan dengan betul. Kalau dalam dunia ni pun kita ada buat undang-undang yang kita reka sendiri, tuan-tuan boleh faham tak? Dalam alam yang Allah buat ni takkan tak ada undang-undang dia. Maka antara banyak-banyak undang-undang Allah ini mendapat jaminan daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan bagi prevention. Undang-undang Allah ni adalah undang-undang yang preventif. Itu sebab dia balik pada hak kita baca tadi, dia kata apa? Dia kata bila mai ayat Quran kata apa pun kita kena kata sami'na wa ata'na. Cukup. Tak mau cakap banyak. Orang tanya, kalau saya jadi menteri, kalau orang tanya, katalah ya ni macam mana ni Datuk YB, kita undang-undang Islam ni macam mana? Adakah ada kemungkinan satu hari kita akan jalankan di Malaysia? Kita kena jawab kata apa? Oleh kerana ini perintah Allah, kita akan jalankan pada masa yang sesuai. Kita akan start dengan mendidik rakyat seluruhnya supaya faham undang-undang ini. Jawab macam tu, first class. Jangan pergi duk bersilat, bawa keluar silat pulut, duk buat silat apa ni, kata ni kita ni kenapa betul ekonomi dulu bagi elok, kita ni itu silat pulut. Jawab tegas. Ini undang-undang Allah, Allah sebut dalam Quran. Kita nak buat dan kita start daripada lah ni, kita akan educate rakyat kita supaya mereka faham benda ni baik untuk mereka. Jawab macam tu dengan muka penuh keyakinan dan jawab kata saya orang Islam, benda ni sami'na wa ata'na. Saya dengar apa Tuhan saya kata dan saya taat dengan benda ni. Cuma kita kena start daripada lah ni. Kita nak educate bukan sahaja orang bukan Islam supaya faham, orang Islam juga mesti diberi faham supaya benda ni tak backfire apabila dilaksanakan.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Macam tu yang nak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian dia masuk, dia kata masalah iman dicampak Tuhan ke dalam hati para sahabat Nabi. Campak, dia kata. Ni yang kata iman ni Allah campak dalam hati. Masuk debu dah. Tuan, kita duduk mengaji ni setiap malam ni Masjid Pahir, malam esok kita pergi Masjid Pajak Song, malam lusa kita pergi Simpang 4 Batang Buluh, malam tu lah kita terekam pergi Masjid Bakang Arang Sungai Petani mengaji. Nak mengaji. Dalam banyak-banyak kita pergi mengaji ni, ada satu dua tempat yang apabila kita duduk kita mengaji, kita rasa benda tu masuklah hati kita. Tak rasa. Nah, abang tak hati itu feeling. Kita boleh feel benda tu, dia masuk. Dia masuk. Dia masuk dalam hati. Demikian para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Allah campak masuk dalam hati mereka. Masuk. Masuk. Macam ambil bola, lempak masuk dalam bakui. Bluk masuk. Bluk masuk. Bluk masuk. Kadang-kadang benda tak masuk. Kita pi 1 minggu 7 kali kita pi mengaji. Bola tak masuk bakui. Kita pergi duduk dengar. Siap dengan niat i'tikaf lagi, dengan sampai kuat-kuat kening ni duduk dengar. Balik zero. Tak tahu apa. Dapat hadir majlis ilmu, dapat tak? Dapat. Paling tidak dapat apa? Keampunan dosa oleh Allah. Paling tidak. Tapi kefahaman tak jerak masuk dalam hati. Tak masuk. Tak tahu pasal apa. Berasa blank, berasa blur. Macam tu. Tarbiyah Nabi SAW. Nabi cakap ni macam baling bola masuk kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Cuba kita baca. Dia kata iaitu tak kala dijunjung oleh mereka itu akan sabda Nabi SAW tadi, maka Allah Ta'ala campakkan iman di hati mereka itu. Itu dia. Sahabat ni worry, susah hati pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ayat Quran sudah turun. Dia kata, apa yang kita teringat dalam hati semua nak kira dosa pahala. Macam mana ni? Nabi tanya balik, apa benda ni? Dah ni ayat Quran. Nabi kata, kalau itu ayat Quran, kata sami'na wa ata'na. Nabi kata tu macam paku bubuh bagi pum melekat dalam hati mereka. Mereka keluar daripada jumpa Nabi itu, mereka rasa confident dengan ayat Quran. Tu yang kata Allah campak masuk dalam hati para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Maka bertambah-tambah iman dan yakin mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sekali tanya, sekali Nabi jawab aja, qulu sami'na wa ata'na. Kata kami dengar dan kami taat. Mana tu Nabi kata paku melekat dalam hati mereka. Mereka keluar, mereka yakin kepada Allah, mereka yakin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka itulah kata Ibnu Abbas. Dia kata apa? Fa'alqallahu al-iman fi qulubihim. Maka dicampakkan Allah Subhanahu wa taala iman dalam hati para sahabat Nabi. Banyak tu aja kalam Nabi bagi. Paku melekat dalam hati para sahabat. Tak ada dah nak goyang-goyang, nak goncang-goncang, tak ada. Terus yakin kepada Allah, yakin kepada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata. Maka jadilah bertambah-tambah iman dan kuat yakin hati mereka itu. Tiada boleh digoncang oleh sesuatu pun. Dan tiada mereka itu duka cita dan nestapa apa-apa dengan yang difirmankan oleh Allah tadi. Banyak tu Nabi kata, buang terus daripada hati mereka kebimbangan tadi. Terus yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya mereka itu serah diri sepenuhnya junjung perintah Allah Subhanahu wa taala juga. Tuan-tuan, jadi kita tengok ada beberapa hadis cerita tentang Nabi dan para sahabat Nabi. Sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata, qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam iqra alayya. Dalam riwayat Muslim kata iqra alayya al-Quran.
Qultu ya Rasulullah, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Dalam hadis Muslim kata, qala inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Faqara'tu surat an-nisa hatta ataitu ila hazihi al-ayah. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala haula'i shahida. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka al-an. Faltafattu ilaih fa idza aynahu tazrifan, atau kama qala, hadis sahih riwayat al-Bukhari. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ini sahabat besar tuan-tuan. Bila kata Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, ini orang hebat. Abdullah bin Mas'ud ni di antara hebat dia apa? Dia hebat dalam bidang Quran. Quran di antara bidang kepakaran dia, Abdullah bin Mas'ud. Dia kata satu hari Nabi panggil dia. Ya benar Mas'ud, mai sini. Iqra' alayya al-Quran. Nabi panggil Abdullah bin Mas'ud, mai. Nabi kata dekat Abdullah bin Mas'ud, tolong baca Quran, aku nak dengar. Tuan-tuan, Nabi suruh Ibnu Mas'ud baca Quran, Nabi nak dengar. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzil? Abdullah bin Mas'ud, dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, Tuhan suruh saya baca dekat Tuhan, sedangkan Quran ni turun dekat Tuhan. Betul kan ni? Tuhan nak suruh saya baca, patut Tuhan baca, saya dengar. Kerana Tuhan lebih arif tentang Quran, tentang bacaan dan tentang isi kandungan Quran. Betul kan Tuhan nak suruh saya baca dekat Tuhan? Qala na'am. Nabi kata ya. Dalam riwayat Muslim dia kata apa? Dia kata, inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Nabi kata, aku suka dengar orang lain baca ke aku. Nabi kata lagu tu. Dia pun faqara'tu surat an-nisa. Dia pun kata dia baca surah an-nisa. Sampai pada ayat Allah berfirman, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i shahida. Ayat 41 surah An-Nisa. Ayat tu maksud dia apa? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Tuhan kata, macam manalah agaknya keadaan orang kafir di hari akhirat esok apabila kelompok-kelompok orang Islam ini ada nabi mai kat depa. Tuhan kata, agak-agak macam mana ni keadaan orang kafir masa tu? Tak ada nabi mai kat depa. Tapi orang Islam, ini kelompok ini ada Nabi Adam, ini kelompok ni ada Nabi Idris, kelompok ni ada Nabi Nuh, kelompok ni ada Nabi Musa, kelompok ni ada Nabi Isa, kelompok besar ni ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depa tak ada siapa mai kat depa. Allah kata dalam ayat tu, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Macam mana agaknya keadaan orang kafir masa tu apabila tiap-tiap kelompok orang Islam ada nabi mai dan nabi itu menjadi saksi di depan Allah. Nabi itu kata, ini umat aku. Macam mana dengan mereka ni? Tak ada satu nabi mai dekat mereka mengaku mereka umat. Dalam kesusahan, dalam kegetiran padang mahsyar, dalam keadaan mereka mengharapkan satu pertolongan, satu keajaiban jadi, tiba-tiba tak ada siapa mai. Macam mana keadaan mereka? Ayat tu kata macam tu. Kemudian wajina bika ala haula'i syahida. Tuhan kata, dan engkau wahai Muhammad, aku akan bawa hang mai pada hari itu menjadi saksi kepada umat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Ibnu Mas'ud baca ayat tu sampai tang tu, Nabi kata hasbukal an. Nabi kata cukup. Dia suruh Ibnu Mas'ud berhenti baca. Faltafattu ilaih. Ibnu Mas'ud kata bila dengar Nabi kata cukup, enough. Dia pun beralih tengok dekat Nabi. Bila dia tengok aja dekat Nabi, dia kata apa? Fa iza ainahu taz. Air mata Nabi bercucuk.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, tengok macam mana Nabi SAW cerita dekat kita benda ni. Sensitif hati Nabi SAW. Baik, kita tengok pula sahabat-sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dalam sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia kata apa? Aisyah apabila Nabi suruh Abu Bakar jadi imam, Aisyah pergi jumpa Nabi. Dia kata dekat Nabi, inna Abu Bakar rajulun raqiq. Dia kata, iza qara'a al-Quran la yamliku dam'ahu. Aisyah pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, bapa saya Sayyidina Abu Bakar ni rajul raqiq. Raqiq ni maksud apa tuan-tuan? Raqiq maksudnya nipih. Rajul raqiq maksudnya dia hati dia super sensitif. Bila Nabi sakit, Nabi kata bagi Abu Bakar jadi imam. Aisyah pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, jangan bapa saya. Dia kata, bapa saya ni rajulun raqiq. Bapa saya ni hati Allah. Dia kata, tak boleh. Kalau dia jadi imam lagi, iza qara al-Quran, bila dia baca Quran, waktu dia jadi imam, la yamliku dam'ah, dia satu orang yang tak boleh kontrol air mata dia. Betul? Sahabat-sahabat Nabi, dia jadi imam, dia baca Quran, dia tak boleh baca. Dia ketat dada. Dia, ayat Quran itu bagi dia panis, tak tahu nak apa. Tuan-tuan, ini orang-orang yang ditarbiah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita duk kenal Sayyidina Umar ni, cengeng, dengan tegas, dengan ini Umar. Tapi mai dalam bab ni pula Abdullah bin Shaddad radhiyallahu anhu, dia bawa mai satu riwayat. Dia kata, sami'tu Umar yaqra fi salati subh surat Yusuf, fasami'tu nashijah wa inni la fi akhir sufuf. Kata Abdullah bin Shaddad, dia kata, aku sembahyang subuh dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Umar pada pagi itu baca surah Yusuf. Umar jadi imam sembahyang subuh, dia baca surah Yusuf. Dia kata, aku ni wa inni la fi akhir sufuf, aku duduk saf last sekali belakang tu. Aku duduk belakang tu. Masa tu mikrofon tak ada, apa tak ada. Aku duduk saf belakang sekali. Dia kata, fasami'tu nashijah, aku boleh dengar bunyi tangisan dia. Umar yang cekal, yang garang, yang apa ni, kalah dengan Quran. Bila baca Quran, sentuh dia punya inner feeling. Bukan sentuh hati, inner feeling. Hati kecil dia tersentuh. Dia baca surah Yusuf, bunyi tu, tangisan dia tu, orang hadap belakang sekali boleh dengar. Tonton tengok bagaimana Umar, anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Nafi' meriwayatkan benda ni. Nafi' ni tuan-tuan, dia tabi'in. Dia dikebumikan di Baqi' Al-Gharqad. Imam Nafi'. Nafi' kata apa? Satu hari dia kata, Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar ni, baca surah Al-Hadid ayat 16. Dia baca surah Al-Hadid ayat 16. Bukan jadi imam, baca. Dia duduk baca. Nafi' dengar. Nafi' ni pun imam dalam qiraat. Bila mai ayat alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah,
Tuhan tanya dalam ayat tu, tak sampai lagi ke masa orang yang beriman ni boleh khusyuk hati untuk patuh peringatan Allah. Ayat tu maksud dia macam tu. Tak sampai lagi ke masa orang-orang Islam apabila dia baca Quran, dia rasa nak patuh kepada Quran. Tak sampai lagi ke masa dia. Imam Nafi' kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar, bila baca ayat tu jam. Dia baca ayat tu, dia jam, dia terus jadi sebab, dia jadi tak boleh nampak. Ayat mata deras turun membasahi janggut. Imam Nafi' dia imam dalam qiraat. Dia pun orang hebat, tapi bila dia tengok ni anak Sayyidina Umar macam ni punya touching bila Quran dia baca, dia tersentuh. Dia riwayatkan benda ni. Ini yang dipanggil jilul Quran, generasi Al-Quran. Tonton tengok macam mana Muhammad bin Sirin. Saya dah cerita di masjid ni. Muhammad bin Sirin, dia ni ulama hebat. Dia ni tabi'in, dia bukan sahabat Nabi. Dia bidang kepakaran dia selain daripada hadis, selain daripada Quran, selain daripada fiqh. Muhammad bin Sirin ni terkenal dari segi ta'bir mimpi. Sampai dia buat buku. Dia buat buku cerita tentang kalau mimpi macam ni apa makna dia, mimpi macam ni apa makna dia, kalau pakai baju color ni apa makna dia. Dia sampai buat buku tentang benda tu. Muhammad bin Sirin, ataupun orang panggil dia Ibnu Sirin. Muhammad bin Sirin ni, Masya Allah, dia ni seorang ahli hadis, seorang alim fiqh dan sebagainya. Tiap-tiap kali jadi imam baca Quran, tenggelam bacaan di dalam tangisan. Muhammad bin Sirin. Zurarah bin Abi Aufa, ini semua nama besar-besar. Tuan-tuan balik lagi saja, pergi duk cari jumpa siapa dia ni. Zurarah bin Abi Aufa, dia ni Bahaz bin Hakim, seorang rawi hadis, cerita tentang Zurarah bin Abi Aufa ni. Jadi imam semayang di masjid, tengah baca surah Al-Muddathir, dan surah yang popular kita selalu baca. Tengah duk baca surah Al-Muddathir ayat 8 sampai ayat 9, cerita pasal kiamat. Tuhan kata fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzin yaumun asir. Sampai tahun tu jam. Bukan dia lupa bacaan, dia sebab. Bukan ada apa pun, cerita fa idza nuqira fin naqur, apabila ditiup sangkakala. Dia baca ayat tu. Fadzalika yauma idzin yaumun asir, maka taulah itulah bermula hari yang susah sangat. Tidak ada hari sesusah hari kiamat. Dia kata hari kiamat ni hari yaumun asir, hari yang cukup susah. Dia jadi imam sembahyang di masjid, dia baca surah Al-Muddathir. Bila sampai tengah ayat tu, ayat 8, ayat 9, dia sebab. Lepas tu bunyi, dia menangis, dia tak boleh nak baca. Gedebuk jatuh, meninggal, tuan-tuan. Allahu Akbar. Zurarah bin Abi Aufa. Tuan-tuan, macam mentol lampu 15 watt. Dia ada dawai apa dia panggil? Filament, kan? Dawai filament tu, kalau dia tulis 15 watt, kita pergi alirkan elektrik 40 watt dekat dia. Apa jadi dengan tu? Putih. Zurarah bin Abi Aufa ni apa dia benda tu karan main dalam diri dia. Dia tak boleh bacaan ayat Quran tu, shot diri dia, shot, dia sengap, bunyi, jatuh mati. Dia wafat tahun 93 Hijrah. Tengah jadi imam semayang dalam keadaan sihat walafiat, tak ada apa-apa. Dia shot, tuan-tuan. Demikian cerita imam-imam yang hebat-hebat ni. Sampai Imam Asy-Syafi'i dia keluar hukum dalam bab ni. Imam Asy-Syafi'i, imam mazhab kita, Imam Syafi'i kata apa? Menangis dalam semayang ni, kalau sekiranya tangisan itu menghasilkan suara sekira-kira 2 huruf, dia kata sekira-kira 2 huruf yang boleh membawa faham, batal semayang. Tetapi dia kata kalau sekiranya tangisan itu tangisan sebenar yang beyond control, semayang itu sah, dia kata.
Pasal apa? Pasal merujuk kepada apa yang berlaku kepada para sahabat Nabi, para tabi'in, para salafus salih yang begitu sekali Quran ini dalam diri mereka. Dan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata, inna hadzal Quran nazala bihuznin fa idza qara'tumuhu fabku fa in lam tabku fatabakau, atau kama qala, hadis riwayat Ibnu Majah. Dia kata sesungguhnya Quran ini turun dalam kesedihan. Kebanyakan ayat Quran itu turun dalam kesedihan. Nabi nak bawa Islam ni bukan senang, tuan-tuan. Quran turun dalam keadaan itu. Fa iza qara'tumuhu fa'abku. Nabi kata kalau hampa baca Quran, cuba untuk menangis. Fa in lam tabku fatabakau. Tapi kalau tak boleh nak menangis, Nabi kata buat juga bagi macam menangis. Itu dia. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka bukan main-main. Mereka memang Quran ini menyentuh hati kecil mereka. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, lepas ini kita masuk saksian daripada Tuhan atas sah iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mukmin, yakni para sahabat Nabi. Ada kaitan dengan kita baca tadi. Dia akan cerita mai dekat kita tentang apa nabi-nabi akan menjadi saksi kepada umat masing-masing. Dan nak menjadi saksi atas keislaman dan keimanan kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, buatlah seberapa boleh benda-benda yang Nabi suka, supaya akhirat esok Nabi tik kita sebagai orang yang diakui sebagai umat dia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas ni insya-Allah tuan-tuan kita akan masuk tajuk cerita tentang buat baik, buat jahat tetap akan dibalas. Buat baik dengan buat jahat tetap akan dibalas. Buatlah macam mana pun, balasan dia ada. Walau benda yang kita buat tu kecil, ada balasan dia. Sama ada baik atau jahat, ada balasan dia. Kemudian dia akan main dalam tajuk yang akan datang ni, perbincangan tentang satu, terlupa, tersilap, tersalah, terpaksa. Apa hukum dia? Terlupa, tersilap, tersalah, terpaksa. Ini alasan kebanyakan orang kita hari ini. Saya kata semalam ramai orang masjid Pahim tak ada ke? Allah terlupa. Kaki ni terlupa. Kita akan tengok tajuk-tajuk yang akan datang ni, terlupa, tersilap, tersalah, terpaksa ni semua, apa perbincangan dia dalam agama. Kemudian dia akan main pula tajuk minta ampun kepada Allah. Bila kita minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, adakah Allah immediate akan respon? Dia akan main perbincangan esok ni. Kita minta ampun, adakah Allah immediate dan dia respon dekat kita? Ada hadis akan cerita benda ni. Kemudian dia main pula di bawah perbincangan lupa tu pula, dia ada pula lupa tu, ada lupa sungguh-sungguh. Dia ada juga buat lupa. Dia ada pula ambil mudah sampai terlupa. Ni perbincangan dia yang akan main, insya-Allah akan datang ni. Lupa sungguh-sungguh, memang lupa sungguh-sungguh. Buat lupa dengan dia jenis orang yang take for granted. Ambil mudah terlupa. Apa cerita kepada benda-benda ni semua? Kemudian tajuk akan datang, dia akan main cerita tentang buat salah pun ada macam-macam. Buat salah, buat dosa ni. Ada sengaja buat salah. Ada dia buat salah kerana jahil dan cuai. Dia bukan sengaja nak buat salah, tapi dia jenis orang jenis cuai. Maka kerana sifat cuainya, dia jadi buat salah. Ada perbincangan dia. Kemudian dia akan main dekat kita cerita tentang syariat. Yang tadi saya cerita beza di antara syariah dengan syariah law. Syariat ni, syariat yang Allah bagi kat kita umat Nabi Muhammad, apa beza dengan syariat yang Allah buat turun dekat umat Nabi Musa kepada Bani Israel? Mereka dulu kalau sekiranya buat dosa, apa cara untuk nak settle dosa mereka? Kita nanti baca esok daripada hadis ni.
Umat Nabi Allah Musa, kalau dia nak bertaubat, macam mana cara dia untuk nak bertaubat? Dan kita akan banding dengan syariat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zakat kepada umat Bani Israel. Zakat ni sejak daripada Bani Israel dah ada dah. Berapa persen mereka kena keluar dan kita berapa? Umat Bani Israel, umat Nabi Musa, Bani Israel dulu kalau pakaian terkena najis, apa dia kena buat? Mocik najis mai di baju dia, apa dia kena buat? Kalau kita basuh, kalau dia kena buat apa? Dia akan buat mai ni. Dan in the end dia akan bagi tahu dekat kita betapa syariat yang Allah bagi dekat kita umat Nabi Muhammad ni adalah syariat yang sangat diringankan dah. Jangan kita merongot kata syariat Islam yang Allah buat mai kat kita ni menyusahkan. Jangan. Dia nak abang yang tu. Mudah-mudahan Allah bagi kelapangan, Allah bagi kesihatan dan kita boleh hadir untuk kuliah yang akan datang insya-Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa allazina amanu. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.